28. 78. Rumi. Rumi 78. Jawi. Tak Jawi 78. Ni Rumi 78. Mana dia ni? Lantak lah saya pun kira. Muka surat 78. Alright. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Bawah mana? Makkah. Iyalah Makkah lah. Alright ya. Makkah. Apabila masuk, itu bukan masak dia, masuk. Apabila masuk waktu Isyak, lepas maghrib sudah kita belajar apa nama wirid-wiridnya, apa patut buat, sembahyang apa ya. Lepas tu masuk waktu Isyak. Jangan bercakap-cakap, jangan sembang-sembang. Jangan balik ke rumah pula dulu. Ini balik ke rumah pula dulu, tengok kotak bingung tu dulu. Baru nunggu Isyak. Ini dah kita di masjid tunggu Isyak. Kalau ada majlis pengajian, tunggu majlis pengajian itu. Jangan tuang. Maka masuklah waktu Isyak. Maka apabila masuk waktu Isyak, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat. Yang 2 rakaat diniatkan sunat. Jadi qabliyah Isyak tu berapa rakaat? Kali lagi nak tanya ni tuan-tuan dan puan-puan. Qabliyah Isyak berapa rakaat? Tengok kitab ni. Jangan ikut otak kita. Qabliyah Isyak berapa rakaat? 4 rakaat. Kecuali kalau banyak keronggel. Kalau banyak keronggel tak sempat 4 rakaat. Tapi kalau tak ada keronggel, buat 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghair muakkad. Setengah ulama mengatakan keempat-empatnya itu ghair muakkad. Tak ada surahan, tak ada hadis. Tapi bukan makna tak boleh buat. Hadis yang menyuruh itu tak ada. Tak boleh buat ke? Boleh. Maka apabila masuk waktu Isyak, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat. 2 rakaat diniatkan. 2 rakaat ataupun 2 kali lah ya. Yang 2 rakaat diniatkan usolli apa? Rakaataini aqibal azani sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang 2 rakaat daripada bang. Bukan yang dia, daripada bang. Lepas bang. Sembahyang 2 rakaat. Lillahi ta'ala. Apa itu lillahi ta'ala? Kerana Allah. Jadi yang 2 tu kita sembahyang kerana lepas bang. Lepas azan. 2 lagi tu sunat Isyak. Itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hukumnya yang masyhurnya ghair muakkad, tidak dituntut benar-benar. Bukan dituntut betul-betul tapi nak buat boleh tak? Elok ke tak elok? Elok. Buatlah. Lebih-lebih lagi puan-puan yang tak pergi ke masjid, yang di rumah tu, apa yang menghalangnya? Siapa yang menghalangnya? Yang ada menghalang tu apa? Kotak bingung tu saja. Lain siapa pun tak ada menghalang. Buatlah 4 rakaat, 2 rakaat dengan 2 rakaat. Kalau di masjid mungkinlah ada banyak apa? Banyak keronggel. Kalau banyak keronggel tu tak payahlah buat, jangan bergaduh pasal itu ya. Kalau ada keronggel, lantaklah keronggel. Ikut ke apa keadaan semasa. Saya kalau pergi ngajar betul lah, ada tempat-tempat yang langsung tak ada qabliyah maghrib pun tak ada. Langsung lepas ada azan dia tu terus khamat. Itu keronggel tu. Sudahlah dia tak nak sembahyang, orang lain pun tak ada baginya sembahyang. Itu keronggel. Adalah keronggel. Tempat tuan-tuan ada ke tak ada? Entahlah, mana saya tahu kan. Tak ada. Di mana nama ni tak ada. Alhamdulillah, memang betul. Lambat sikit pun tak apa. Boleh dan sembahyang sunat lagi kalau mana nama ni. Masjid baru ke, masjid lama ke, serupa lah. Sempat. Lain tempat tak tahu saya lah.
Di surau apa Tulang Sekah tengah apa kampung kota tu boleh. Itu tak ada keronggai. Kerana keronggainya semua dah diajar di tu gurunya. Ada keronggai pun tak ada gigit dah. Itu sebab di sana tu kalau sembahyang asar, qabliyah asar berapa rakaat? 4 rakaat, tahu? Kalau tempat lain berapa rakaat? 2 rakaat aja. Tapi kalau di surau kampung kota tu 4 rakaat. Kenapa? Keronggainya dah baik-baik belakang. Udah apa? Educated punya keronggai tahu? Tak ada gigit lagi. Tempat lain jangan. Masjid kampung lagi banyak keronggai tahu? Masjid kampung. Masjid kampung tu, Masjid An-Nur tu tahu? Banyak benar keronggai tu. Nak buat 4 rakaat pakai tak sempat tu. Pasal tu bilanya tak nyampang apa. Lepas dia semayang, dia semayang macam peluru punya laju. Tak ada noleh kiri kanan, terus ambil mikrofon, dia pun Allahu Akbar gitu ya. Jadi tak merasa nak buat 4 rakaat. Tapi ba'diyah apa yang menghalang? Qabliyah je lah, ba'diyah apa yang menghalang? Tak ada siapa yang menghalang kecuali diri sendiri saja yang menghalangnya. Patutnya zuhur tu ba'diyah zuhur berapa rakaat? One more time, ba'diyah zuhur berapa rakaat? Yang udah buat ni berapa rakaat? 2. Yang 2 lagi ke mana? Campakkan. Bila nak buat? Bila nak buat 4 rakaat ni? Karang lah. Zuhur karang. Buat 4 rakaat. Lebih-lebih lagi, wanita-wanita yang di rumah, dia bukan pergi masjid pun. Apa yang menghalang dia? Tak ada siapa yang menghalang dia. Buat 4 rakaat lepas zuhur. Baik. Demikian niatnya usolli raka'ataini aqibal azani sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Antara lafaz niat tu dengan Allahu Akbar tu biar ada jarak. Berhenti dulu lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jangan terus je. Tidak ada, kadang-kadang tak ada beza antara niat lafaz niat tu dengan takbiratul ihram. Ada tak orang begitu? Usolli imam pula tu. Bukan imam ini ya, imam lain. Usolli fardhan isya'i 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dan sambung sekali. Itu makruh hukumnya ya. Sunat dia apa? Sunat dipisahkannya lafaz niat tu dengan takbiratul ihram. Lafaz niat tu sunat, takbiratul ihram apa hukumnya? Wajib. Jadi biar ada perceraian antara lafaz tu. Begitu juga lepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti dulu. Baru baca bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu. Nanti kita akan bicara tentang diam. Ada tempat-tempat yang sunat diam, tahu? Baik. Jadi sahaja aku semayang 2 rakaat, kemudian daripada bang, kemudian daripada azan. Tulis atas tu azan, senang. Sunat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Jangan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu dah tak betul. Allahu Akbar tak betul juga. Dia nak angin keluar. Allahu Akbar. Akbar. Jangan tu guna action guna. Ada setengah tu Allahu Akbar. Bunyinya. Mana datang ni pun tahu. Dia salah satu daripada kalimah Al-Quran ni. Kena baca betul-betul. Kena sebut betul-betul. Jangan cincai-cincai ni. Any objection? Ada bangkangan? Tak ada. Okey. Setelah itu, lepas semayang tadi, setelah itu maka hendaklah semayang 2 rakaat sunat muakkad. Ini kata pengarang ni sunat muakkad isya. Walaupun tak ada hadisnya. Memang tak ada hadis nyuruh kita semayang sunat sebelum isya ni. Qabliyah isya tak ada hadisnya. Yang ada hadis qabliyah maghrib ada. Yang itu ramai orang tak buat juga pun walaupun ada. Ada hadis tu. Tapi hadis itu tarafnya tak ada lah. Tarafnya sahih dan sebagainya.
Tapi untuk fadailul amal boleh. Hadis-hadisnya. Sallu qabla al-maghrib kata Nabi. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Semayang kamu sebelum maghrib, semayang kamu sebelum maghrib, semayang kamu sebelum maghrib. Berapa kali Rasulullah sebut? 3 kali. Liman syaa, bagi mereka yang menghendakinya semayang lah. Tak nak tak payah lah. Ya. Itu sebelum maghrib. Yang itulah ramai orang yang tak nak semayang tu. Sedangkan mana lebih baik semayang ke tak semayang? Mana lebih baik semayang ke berdiri aja nunggu orang dah habis semayang? Ada yang tu tak nak semayang, berdiri je. Ya. Cekak pinggang aja dia nunggu orang. Lambat benar dia main semayang. Padahal kalau dia semayang dah lah. Dan. Ya. Jadi lebih baiklah semayang. Kerana semayang tu merupakan apa? Bacaan Al-Quran ada, tasbih ada, takbir ada, tahmid ada dalam semayang. Doa ada. Ketika semayang tu sikit banyak ibadat di situ. Itu dia semayang ya. Selawat ada. Sikit banyak ke? Bila dia tak semayang, tak ada lah. Pahala selawat tak ada, pahala tahmid tak ada, pahala tahlil tak ada, pahala syahadah tak ada. Kerana semayang dia mengandungi berbagai-bagai bentuk zikir. Ada doa, ada takbir, ada tahlil, ada tahmid, ada tasbih dan sebagainya. Baik, itu. Lepas itu semayang 2 rakaat lagi. Namanya kalau ikut pengarang kitab ni sunat muakkad. Apa itu sunat muakkad? Sunat yang sangat-sangat diberati. Kalau ikut pengarang kitab ni. Siapa lebih pandai? Tuan-tuan dan puan-puan ke atau pengarang kitab ni? Agak-agak lah. Siapa lebih pandai daripada pengarang kitab ni? Angkat tangan. I want to see this person. Kita ni tak usah kan nak mengarang kitab. Baca kitab pun tak tahu. Dia pula boleh mempertikaikan. Ini yang ngarang ni siapa? Orang kudi-kudi ke? Orang koman-koman ke? Kutub Rahak ke? Yang mengarang kitab ni apa? Ulama yang tersohor. Yang dia mempertikaikan tu. Mana ada hadirnya. Seolah-olah dia lebih pandai daripada ulama ni. Jadi sunat muakkad kata ni. Kita terima lah tu kerana ada dalam kitab. Ada rujukan. Kalau tak betul, kitab ni dah lama diharam oleh kerajaan dalam negara kita ni. Itu maknanya betul tu ya. Ada bangkangan? Tak ada. Jadi terima je lah ya. Kerana dia ada dalam kitab. Soal dia tak buat tak ngapa. Tak usah buat pun tak ngapa. Tapi jangan dipertikaikan apa yang ada tertera di dalam kitab ini. Setengah tu baru lulus daripada Azhar sudah mempertikaikan. Mempertikaikan Imam Syafi'i, dia pertikaikan. Ada yang mengatakan dia bersentuh dengan isterinya tak ada baca wuduk katanya. Dia boleh terus sembahyang, sebelum dia sembahyang tu dicium dulu isterinya tu, betul dia takbir Allahu Akbar. Ada tak orang cakap begitu? Ada ke tak ada? Ada. Seolah-olah dia Imam Syafi'i itu tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa ke perkara-perkara yang membatalkan wuduk tu. Mempertikaikannya. Jadi kalau saya orang apa itu tak lendak saya jadi dia imam. Kalau saya tahu dia lepas cium isteri, lepas tu dia Allah Akbar jadi imam. Tak nak saya, lantak saya sembahyang seorang. Pasal bagi kita apa? Batal wuduknya. Bila batal wuduknya, tak sah sembahyang. Sembahyang tak ada wuduk, sah ke tak? Tak sah. Ada tu di kalangan mereka-mereka yang baru keluar daripada misi luar negeri lah. Keluar dari Madinah ke, keluar dari Mekah ke, keluar dari Azhar ke, macam-macam. Sudah menolak fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, menolak fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali. Hadis-hadis Imam Ghazali pun dipertikaikannya. Hadis dhaif lah, hadis palsu lah, macam-macam. Jadi bagi saya lah, saya tidak lebih pandai daripada ulama-ulama yang terdahulu. Kita terima aje lah. Nak ikut-ikut nak idak-idak lah, jangan kalah mata dengan saya. Siapa tak nak ikut tu sah. Baik. Sahaja aku semayang 2 rakaat sunat isyak dahulu daripadanya. Qabliyah tu dahulu daripadanya ya. Kerana Allah Taala. Berhenti dulu, tarik nafas dulu. Allahu Akbar.
Setelah itu maka semayang fardu insya. Fardu insya itu semayang apa? Semayanglah berjamaah. Siapa semayang isyak berjamaah, dia seolah-olah beribadah separuh malam. Ya. Siapa semayang subuh berjamaah, dia seolah-olah beribadah seluruh malam. Sepanjang malam tu beribadah je kerja. Padahal apa buatnya? Mengeluh saja. Tapi macam beribadah sepanjang malam. Jadi pagi tadi, subuh tadi berjemaah ke tak semayangnya? Tak jawab. Saya tanya dia. Berjemaah ke tak? Kalau tidak, tak ada dah dapat. Kalau berjemaah, seolah-olah beribadah sepanjang malam. Isyak kan? Siapa berjemaah, seolah-olah beribadah separuh malam. Ya. Itu dia. Maka semayanglah kamu fardu isyak. Setelah itu maka membaca puji-pujian. Itu bukan puji ya, puji. Pa wajah tu puji. Bukannya fuji pula tu pa tapi dia satu titik aja. Puji-pujian. Itu bukan pejin. Kalau salah baca pejin, pa jinianun pejin kena. Puji-pujian. Kita puji Allah. Yang masyhur yang dibaca kemudian dari sembahyang 5 waktu, yaitu mengucap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tak nyanyi? Boleh, tapi orang perempuan jangan nyanyi kuat-kuat. Nyanyi seorang aja, nak dengar telinga dia je. Jangan kuat benar sampai ke jalan dan dengarnya. Karena orang perempuan tu suaranya adalah aurat. Jaga. Nak puji-pujilah, nak nyanyi-nyanyilah, tapi biar ikut batasan-batasan syarak. Orang lelaki tak apa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? 3 kali pun boleh, 7 kali pun boleh, 10 kali pun boleh, 70 kali pun boleh. Berapa kali pun boleh hingga akhirnya seperti yang tersebut dahulu itu. Dulu dah sebut dah Setelah itu maka semayang. Dan tadi dah lepas semayang berjemaah tadi, dah lepas wirid, dah lepas zikir, sembayanglah kamu Selepas itu semayang 2 rakaat sunat muakkad rotibah. Rotibah tu maksudnya apa? Apa arti rotibah? Yang mengiringi semayang yang wajib. Itu artinya rotibah. Semayang 2 rakaat rotibah. Rotibah. Apa? Maknanya sama. Cuma rotib tu dia apa? Dia dalam bentuk muzakkar. Dia bentuk maskulin. Dalam Arab ni ada maskulin, feminin juga tau. Adakah belajar maskulin, feminin ni? Tak ada. Tidak ngaji surah Mutih kemarin. Tak ada ke English? Pelajaran English di sekolah tak ada kan? Ada tak belajar maskulin, feminin? Boy. Itu apa? Maskulin ke feminin? Maskulin. Feminin? Girl. Boy, girl. Man, woman. Tiger, tigress. Okay? Lion, lioness. Okay? Allah, tak ada belajar. Dah mana diam aja. Buat kelas bahasa Inggeris senang. Itu masculine, feminine. Arab pun ada. Arab, Jamil. Itu masculine. Kalau femininnya, Jamilah. Rahim. Itu masculinenya. Femininnya, Rahimah. Lagi apa? Apa lagi? Apa? Tak tahu ke teman nama orang ni, family maskulin, feminin. Zaidun. Zaidun tu maskulin, Zaid tu Zaidun. Femininnya apa? Zaidah. Zaidah. Begitulah. Dalam Arab pun ada, dalam orang putih pun ada. Melayu yang tak ada. Melayu tak ada maskulin, feminin. Kalau orang tu orang lah. Orang lelaki, perempuan, orang perempuan. Itu aja. Tapi dalam bahasa Arab ada apa?
Muzakkar namanya, iaitu feminin, maskulin. Kemudian lawan muzakkar tu apa? Muannas. Itu apa? Feminin. Itu mukaddah tu apa, muakkadah tu feminin lah tu. Kalau ada ta marbuta hujung tu. Saya bukan nak ngajar bahasa Arab ni, saya pun tak erti bahasa Arab. Tak ada ngajar, tapi nak bagi apa, nak bagi taklimat sikit aja tentang bahasa Arab ni. Setelah itu maka sembahyang 2 rakaat sunat muakkad, iaitu ratibah. Ratibah tu artinya mengiringi sembahyang wajib, mengiringi sembahyang fardu, ratib. Kalau satu ratib, kalau banyak rawatib. Kalau muannasnya ratibah, yang amat rawatibah, gitu kan. Yang kemudian daripada isya, lepas isya tu ada sunat rawatibnya, ada sunat ratibnya. Demikian niatnya, usolli rakaataini sunnatal isya'i ba'diyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau tidak disusun bentuk lain pun boleh, usolli sunnatal isya'i rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala, boleh juga, bukan mesti ikut ini. Kita boleh susun sendiri mana yang lebih senang. Artinya apa? Saja aku sembahyang sunat isya, kemudian daripadanya 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Betul, Allahu Akbar. Kemudian pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, surah apa? As-Sajadah, Alif Lam Mim Tanzil. Boleh? Boleh ke? Boleh ke? Hati bila nak ngapainya? Umur dah berapa? Takkanlah dah umur 60 tak hafal lagi surah Sajadah. Nak sampai umur berapa baru nak hafal? Udah nak masuk dalam kubur suruh hafal ya? Jadi bila nak start ngapalnya? Bila? Hari ni lah balik kan, terus ngapal. Baca satu ayat sehari. Hari ni baca Alif Lam Mim. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Alif Lam Mim. Kalau dari pagi sampai ke malam ni tak hafal lagi. Kalau tak hafal aja benar-benar lah. Esok ubah satu ayat lagi. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Ya. Betul baca lagi. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Betul? Baca lagi. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Kalau daripada pagi sampai ke malam hafal ke dah? Lepas tu baru tambah lagi, sambung lagi. Am yaqulu naftara dan sebagainya. Kalau tak boleh penuh ayat, panjang penuh ayat tu apa, sekat je. Sekat je, betul? Sekat lagi, betul, sekat lagi. Lama-lama kalau setahun hafal ke dah? Kan lagi hafal ke dah? Atau ngapa tak hafal sampai sekarang? Mun tak pernah berbaca. Yang sudah selalu baca pun kalau lama tak baca macam lupa balik. Okey. Betul itu ya. Baca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Iaitu Alif Lam. Berapa harakat lam? Berapa harakat lam? 6. Alif Lam. Dengar tu ya. 3 harakat tu dengar tu. Mim satu tu. Alif Lam Mim. Berapa harakat mim? 6 harakat lagi. Ada ke orang Kenuri baca apa betul? Tuan-tuan dan puan-puan pergi orang Kenuri, ada ke baca bunyi tu? Kata kalau tak betul, apa macam? Ayat Quran kalau baca tak betul apa macam? Berdosa. Ngabihkan nasi aja. Ngabihkan pulut aja. Kalau pulut. Kalau roti canai, ngabihkan roti canai aja. Selalunya apa? Alif Lam Mim. Itu aja, Alif Lam Mim. Betul ke tak? Kena baca betul-betul. Ayat Quran ni tak boleh dicincai-cincaikan.
warattilil Quran apa? Tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, dengan hukumnya. Cakap Melayu tak apa. Kerana cakap Melayu ni bukan ada hukum. Ada cakap Melayu hukum? Ada ke ifak cakap Melayu ada? Ada idgham cakap Melayu? Tak ada. Lantaklah. Saya hendak ke Tanjung Bangkong. Ada? Mana ada? Ya. Tapi Quran tak boleh. Kena baca mengikut hukumnya. Itu dia. Bacalah ya Alif Lam Mim Tanzil tadi. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah baca Tabarakalladzi biadihil mulk. Ya. Hafal ke tak? Hafal ke tak Tabarakalladzi biadihil mulk? Hati kalau belum bila nak ngapal. Okeylah, tak itu tak apa. Ada lagi. Atau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Yasin. Bukan baca Yasin, baca apa? Surah Yasin. Kita minggu baca tak hafal juga. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan dia lagi teruk, lagi tak hafal ya. Ad-Dukhan. Hamim Ad-Dukhan. Ya. Maka sekalian yang demikian itu dipilih kelebihannya. Kerana kelebihannya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak benar kelebihannya membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, begitu juga Tabarakalladzi biadihil mulk, begitu juga Al-Hamim Ad-Dukhan, begitu juga Yasin ya. Banyak benar kelebihannya. Datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada dua rakaat ratibah yang muakkad itu, dah habis baca itu, hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat pula. Lepas 2 rakaat itu, 2 rakaat tadi apa kalau keluarnya? Sunat ratibah atau sunat ratib ya. Sunat muakkad ratib. Ya, muakkad tu dituntut. Kalau tak hafal juga 4 surah tu satu pun tak hafal apa dah? Apa dah? Qul ya ayyuhal kafirun. Yang itu semua hafal. Ada orang tak hafal kan? Jadi ada alasan ke dia tak nak sembahyang? Ada ke alasan dia tak nak sembahyang lepas Isyak? Ya, tak ada alasan. Ya. Kecuali kalau alasannya apa? Dia nak balik cepat. Kenapa? Nak tengok kotak bingung. Itu adalah alasannya. Ya. Balik lekas nak tengok kotak bingung tu dah nunggu aja di rumah tu. Ya. Udah nunggu aja di rumah. Siapa nunggu? Siapa yang nunggu? Undertaker atau orang sini lah ni ya. Lagi siapa nunggu? Dan The Big Show. Lagi apa? Yang nunggu dia di rumah. Apa lagi? David Beckham. Kenal ke nama ni? Orang David kenal ke David Beckham? Tak kenal? Ya Allah. Cristiano Ronaldo. Itu yang nunggu di rumah. Itu yang tak sempat semayang tu. Ya. Baik. Kerana kelebihannya ya. Kemudian daripada 2 rakaat ratibah yang muakkad itu hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat pula. Jadi maknanya berapa rakaat? 6 rakaat. Ada buat ke tak pernah. Lagi, ada buat ke tak pernah. Kalau tak pernah bila nak buat? Malang karang lah. Ya. Lantaknya Tok Siap menyolang mata. Dia buat tak tahu lagi dia. Tok Siap memang menyolang matanya. Dia nak nutup pintu lekat. Tentum, dentam kata. Kita buat tak tahu je mana ni. Bukan dipaksa ni kita keluar pun. Ya. Semayang 4 rakaat lepas itu. Iaitu apa? Dah jadi 6 rakaat kan? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min lailatin wa man shallahunna ba'da al-isya'i kana kamislihinna min lailatil qadar." Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang zuhur, qabla ya, sebelum sembahyang zuhur tu berapa rakaat?
4 rakaat. Sudah kita baca dulu dah ni. Sebelum zuhur tu 4 rakaat. Ya. Kecuali kalau tak boleh nak sembahyang 4 rakaat, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh 4 rakaat? Kerana banyak keronggeng. Itu tak boleh 4 rakaat. Tapi Malay Nawar ni ada ke keronggeng? Masjid Malay Nawar ada keronggeng tak? Tak ada. Dia bagi peluang pula tu, ya. Saya yang kadang datang lambat tu, bagi syarat dia suruh sembahyang. Dapat sembahyang ke? Begitulah. Kerana keronggengnya sudah di-educated punya keronggeng. Tak ada lagi ngigit. Mana Nawar ni alhamdulillah bagus. Begitu juga masjid negeri. Begitu juga masjid Jalan Deri. Begitu juga masjid hospital. Keronggengnya sudah educated belaka. Sudah terpelajar belaka. Tapi masjid kampung jangan. Masjid mana lagi jangan? Ya. Lagi mana? Masjid kampung kalau masjid lama tak apa. Sebab kalau saya azan, saya buat 4 rakaat. Lantak komen. Pasal saya azan, saya qamat. Kerana orang azan dialah mesti qamat. Mesti orang yang sama. Man azna fahuwa yuqim, kata Nabi. Siapa yang azan maka dialah yang qamat. Jangan azan orang lain, qamat orang lain. Ini dah imam tu datang cepat. Imam tu azan. Udah azan, udah tak ada imam. Yang lain tu semua menepi aja. Dia lari aja semua. Ada yang main ayuh lah. Dia kolah tu main ayuh, tengok yang masuk kaki pun sekejap. Atau mau tak mau apa? Tu imam tu lah jadi dia udah azan, dia juga qomat, dia juga bukan dia qomat, itu dia azan, dia juga orang lain yang qomat, dia juga jadi imam. Apa hukumnya? Makruh. Tahu? Makruh imam mengumpulkan antara azan dengan menjadi imam. Tengok kena ni tu imam. Sebab itu kalau datang awal pun jangan azan dulu. Ya. Kecuali tengok siapa tak ada, dia seorang aja ada. Itu kena azan mana buatnya? Walaupun makruh tak apalah. Padahal hukumnya makruh tu mengumpulkan antara azan dengan jadi imam. Biar orang lain jadi imam. Ya. Atau jangan azan, bagi orang lain azan. Itu dia ya. Kalau tidak makruh hukumnya. Baik. Balik kitab kita ni. Barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang zuhur, maka adalah seperti mengerjakan sembahyang tahajud, macam dia sembahyang tahajud. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Atas berapa rakaat nak sembahyang lepas ni? 4. Lebih-lebih lagi wanita-wanita kita ni apa yang menghalang? Adakah keronggeng di rumah? Dia memang bukan nak sembahyang di masjid pun. Mereka tidak wajib datang ke masjid pun, bukannya fardu bagi mereka. Ya. Tapi kalau dengan suami tak apa, datanglah. Dengan suami, dengan anak-anak tak apa, memang disuruh, digalakkan pun. Dapat fadilat 27 kali ganda tadi. Kalau sembahyang di rumah dapat juga, dengan syarat suaminya sembahyang berjemaah, dia pun dapat juga. Ya. Dia pun dapat juga, suaminya pun dapat. Ya. Walaupun dia tak pergi ke masjid, suaminya saja. Suami pun dapat, dia pun dapat. Dengan syarat dia redha. Kalau dia menyolang mata tengok suami itu pergi masjid, tak dapat lah ya. Ya. Okey. Jadi sembahyang seolah-olah dia sembahyang tahajud. Daripada semalam malam itu. Macam sembahyang tahajud semalam malam itu. Sedangkan dia tak ada tahajud pun, terkejut pun dah. Kalau terkejut pun kencing aja. Sembahyang dah. Terkejut je kencing sudah. Cengah tu balik. Menengkor balik. Tapi dia sembahyang zuhur 4 rakaat sebelumnya, dapat seolah-olah dia sembahyang tahajud. Baik. Mana kita ni? Dan barang siapa, dan maka adalah seumpama mana kemudian daripadanya sama ada. Dan barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isyak 4 rakaat tadi ya. Lepas sembahyang isyak 4 rakaat, maka adalah seumpama itu daripada sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Macam malam Qadar. Dia sepatutnya tak ada Lailatul tu malam tu, malam Qadar namanya. Jadi malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Orang sembahyang di malam Qadar ni dapat pahala berapa?
Berapa pahalanya? 1000 bulan punya pahala. Nak ke tak nak? Siapa semayang 4 rakaat selepas daripada isyak, seolah-olah dia semayang apa? Malam qadar, dapat 1000 bulan punya pahala. 1000 bulan berapa tahun? 83,33333333333333 tak berhenti itu dah. Tak usah ambil 333 tu lah. 83 tahun. Nak ke tak nak? Semalam dapat 83 tahun, malam esok 83 tahun lagi, malam lusa 83 tahun lagi, malam tulat 83 tahun lagi, malam tonggin 83 tahun lagi, malam berulat 83 tahun lagi, malam tak anjing 83 tahun lagi. Nak ke tak nak? Setiap malam dapat 83 tahun. Cukup apa? 10 malam dah berapa? 830 tahun punya ibadah. Ya, itu baru 10 malam. Kalau 10 tahun, setiap malam dia sembahyang 4 rakaat dalam isyak. 83 tahun semalam. Ini bukan main longo-longo ni. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Demikianlah disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah. Ada satu kitab namanya Bidayatul Hidayah. Tadi saya bawa pun. Saya baca kitab itu di Masjid Lama Malenawar. Ya. Masjid Lama Malenawar, nama kitabnya apa? Bidayatul Hidayah. Ya, dah habis pun. Sekarang dia dah tukar kitab lain. Di Masjid Lama Malenawar tu. Dengar ke orang belakang tu. Datanglah ngaji. Ya. Masjid Lama Malenawar. Hari apa? Cikgu Zainab, hari apa? Hari Khamis. Pukul berapa? Pukul 3. Ya. Ada tiket ke masuk? Ada tiket ke? Ada Cikgu Zainab nunggu dari luar, berapa? RM5. Ada? Tak ada. Datang aja free of charge. Ya. Boleh baca kitab Bidayatul Hidayah. Dah habis. Sekarang ni baca apa? Muhimmah. Nama kitabnya. Muhimmah. Ya. Khusus untuk isteri-isteri. Ya. Jadi ada di depan mata, ada di tepi tangga, ada dekat rumah, tak nak juga datang. Ngapa? Why don't you want to come? Lantaklah ya. Agaknya dia ketikkan ustaz tu, itu yang tak nak datang ya. Dia nak ustazah mengajar baru datang. Okey, sudah tu. Daripada kitab Bidayatul Hidayah dan juga dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kitab karangan siapa? Imam Ghazali juga. Yang ini tebal kitab ni. Macanya pun setahun baru habis. Ada 8 buku, 8 jilid. Ihya Ulumuddin. Ya, ada tak kitab tu rumah? Ada. Ada orang tak ada? Ada orang tak ada kitab tu tak? Atau kalau tak ada? Kalau tak ada, carilah. Mana cari? Kampung jenuh dah elan, tak ada juga dia datang. Okey. Ya. Udah ada mana lah. Tutup aja kita main apa. Itu Ihya Ulumuddin ya. Dan juga pada kitab namanya Tartibul Awrad. Tartibul Awrad artinya tertib untuk berzikir, untuk wirid-wirid. Tertib berzikir-zikir. Namanya Tartibul Awrad. Dan Syekh Abdul Qadir Fakihi, nama Syekh ulama ni, Abdul Qadir Fakihi, di dalam syarah Bidayatul Hidayah, dia menghuraikan Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni Imam Ghazali punya. Tapi Syekh ni tadi, yang Abdul Qadir Fakihi itu mensyarahkan Bidayatul Hidayah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya'il akhirati qara'a fi rak'atainil akhirataini tabarakalladzi biyadihil mulk wa alif lam mim tanzil as-sajadah kutiba lahu ka arba'i raka'ati min lailatul qadr. Ini hadis Nabi ni ya. Barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang isyak, yang akhir padahal ia membaca dalam rakaat yang pertama itu qul ya, bukan qul ya ayyuhal kafirun, itu salah ni ya. Tabarakallazi biyadihil. Ya.
Fi raka'atainil akhirataini tabarakallazi biyadihil mulk. Kemudian yang kedua dibacanya alif lam mim tanzil. Itu terbalik itu, patutnya alif lam mim tanzil dulu baru tabarakallazi biyadihil mulk. Ya. Yang ini qul ya ayyuhal kafirun. Ini tak masuk dalam makna hadis tadi ya. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang Isya yang akhir padahal membaca ayat apa? Ganti qul ya itu baca apa? Alif lam mim tanzil. Yang rakaat kedua dibaca apa? Tabarakallazi biyadihil mulk. Itu yang dua. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ngaji kitab ni biar guru. Kalau tak ada guru, dia pun terkejut ngaruh kepala lah. Apa ni? Arabnya alif lam mim tanzil, Melayunya qul ya ayyuhal kafirun. Kita ambil yang Arab dulu. Lepas itu baru kalau dah tak hafal alif lam mim tanzil, dah tak hafal tabarakallazi biyadihil mulk, baru baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Elok ke tak? Elok. Yang tak elok apa? Langsung tak buat, langsung tak sembahyang. Itu yang tak elok. Surahnya elok belaka. Nak baca kuliah pun elok, alif lam mim tanzil pun elok. Tapi mana lebih baik? Antara dua-dua yang elok tu mana lebih baik? Alif lam mim tanzil lah lebih baik, lagi panjang lagi baik Ini ditulisnya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, dan membaca ia di dalam rakaat yang kemudian itu akan tabarakallazi biyadihil mulk dan alif lam mim tanzil. Mula-mula qul ya betul, qul huwallahu betul, tabarakallazi betul. Lepas tu apa? Alif lam mim tanzil. Kalau hafal, tidaklah ambil qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Siapa buat itu? Nescaya disuratkan baginya seperti sembahyang 4 rakaat daripada malam Lailatul Qadar. Satu rakaat dapat 1000 bulan. 4 rakaat dapat berapa bulan? 4000 bulan. Demikianlah hamba nakal. Apa nakal? Nakal apa benar ya? Nakal dia apa? Hamba petik. Itu nakal ya. Nukilan. Nukilan tu petikan. Demikianlah hamba nakal hadis ini daripada kitab yang bernama Aiqazul Qawabilu Litaqribu bin Nawafil, karangan Sayyidi Syekh Ibrahim. Tahu Ibrahim? Ibrahim apa? Ibrahim Ishaq. Ibrahim apa? Ibrahim Kurdi. Artinya dia ni orang apa? Orang Kurdistan. Sama keturunan dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi yang moden ni ya, yang dulu punya pejuang Islam yang terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi. Rahimahullah taala. Dan kata Sayyidi Abdullah Al-Haddad, kenal Abdullah Al-Haddad, sudah mati pun, tapi dia ni buta tau, matanya buta. Tapi ngarang kitab. Apa kitab dia karangnya? Wasiat Iman dan Nasihat Agama. Ada tak baca kitab tu? Wasiat Iman dan Nasihat Agama. Sini ada baca tak? Ini pengarangnya Abdullah Al-Haddad. Dalam kitabnya yang bernama An-Nasaikhud Diniyah, nasihat agama. Apa kata dia? Wa hafizun ala 4 raka'atin ba'da salatil isya'i fa inna fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salam 4 ba'da al-isya'i kamislihinna min lailatul qadri wa rak'atu fi lailatul qadri ta'dilul alfa raka'atin fi ghairiha minal layali. Artinya pelihara olehmu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat kemudian daripada Isyak. Pelihara tu kata apa? Buat selalu, ambil perhatian. Lepas Isyak tu sembahyang berapa rakaat? 4 rakaat. Tak sempat di masjid, boleh tak buat di rumah? Boleh. Main sunat ni elok buat di rumah pun. Tak sempat di surau. Kadang-kadang dia apa? Dia macam-macam lah. Ada mamam lah, lepas itu orang nak nunggu dia mayang lagi, orang dah mamam. Jadi dia apa? Dia mamam dulu. Balik ke rumah buat. Siapa yang buat apa itu? Memelihara ya. Mengerjakan. Pelihara olehmu atas mengerjakan sembahyang 4 rakaat
kemudian daripada isyak, maka bahawasanya di dalamnya itu kelebihan yang amat banyak. Banyak benar kelebihannya, ya. Apa banyaknya? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula semayang 4 rakaat kemudian daripada semayang isyak itu seumpama semayang pada malam Lailatul Qadar, macam semayang di malam Qadar, Dan 1 rakaat semayang dalam Lailatul Qadar itu menepati 1000 rakaat di dalam yang lainnya. 1000 bulan semayang. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah seperti orang beribadah selama 1000 bulan. Itu satu malam di Lailatul Qadar. Dia dalam lainnya daripada malam Lailatul Qadar. Selain daripada Lailatul Qadar tak dapat 1000 bulan. Setelah itu dah lepas sembahyang 4 rakaat itu, maka engkau kerjakan, bukan bekerjakan dulu, engkau kerjakan. Bah tu tak ada, ya. Engkau kerjakan sembahyang witir. Penghujungnya sembahyang apa? Sembahyang witir. Itu kalau dia rasa dia tak boleh nak bangkit. Dia rasa dia nak tidur sampai ke subuh, tak boleh nak bangkit tengah-tengah malam. Tapi kalau dia tiap malam boleh bangkit, asal malam bangkit, asal malam bangkit, asal malam bangkit, mana lebih afdal? Sembahyang witir dulu ke tidur dulu? Tidur dulu. Lepas tu bangkit tengah malam. Semayang dah, mula-mula semayang apa? Sunat wuduk dulu. Ambil wuduk, semayang sunat wuduk dulu. Lepas tu semayang sunat tahajud. Lepas tu ada lagi masa. Dia bangkit pukul 4 umpamanya. Semayang sunat tahajud dulu. Ada banyak masa lagi. Semayang apa lagi? Semayang sunat taubat. Ada lagi masa. Semayang sunat apa lagi? Tasbih. Semayang lagi. Lepas tu ada lagi masa. Semayang sunat hajat dan sebagainya. Penutupnya sunat witir. Usalli sunnatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca doa iftitah. Jangan tak baca doa iftitah, ya. Ada ke sembahyang sunat tak payah baca doa iftitah? Ada tak orang buat sembahyang sunat tak ada baca doa iftitah? Ada tak? Ada ke tak ada? Kejap ni ada ke tak ada? Mikir me ada ke tak ada? Dah diam. Mikir me ada tak? Sembahyang sunat tak ada baca doa iftitah. Terus Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah, tak ada. Ada ke dalam kitab ni, maka sunatlah kamu jangan baca doa iftitah ketika kamu sembahyang sunat. Ada ke? Ada? Dari mana datang itu? Amalan itu dari mana datang ni? Kerongge nak betulah kebanyakannya. Doa iftitah tak baca, auzubillah tak baca, surah pun tak baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pun tak sampai 6 rakaat pun. Dhalin aja. Itu Allahu Akbar dia pun rukuk. Betul iktidal. Lepas tu tak ada noleh ke kanan, ambil mikrofon dia buat Allahu Akbar gitu. Ada tak kerongge yang begitu? Itu sebab ada masjid-masjid setengahnya ada jamnya tu, tahu? Ada jam tu, ada lepas azan tu ada ditulisnya tu 5 minit ke 10 minit ke, ada. Lepas 10 dia jadi 9, lepas 9 jadi 8, lepas 8 7, lepas 7 6 sampai kosong. Ada tak? Ada tak jam ni itu? Beli jam itu, ikut panduan pada jam itu. Nescaya sempat dah orang semayang sunat. Tapi kalau kerongge tak ada nengok itu pun. Tak ada 4 minit lagi. Nehen ya Allahu Akbar. Itu kerongge. Di tempat tuan-tuan pun saya tak tahu lah kerongge ada ke tak ni. Tapi banyak. Saya ngajar seluruh Perak ni. Tahu saya. Mana ada kerongge, mana yang tak ada kerongge. Cuma kadang-kadang ngajar tu tak kena tajuk itu. Kitabnya lain. Ngajar bab akidah tak ada. Ngajar bab fiqh apa ni. Kejap ni ngajar fiqh. Ada bab kena itu disebut juga tu. Masuk dalam bab tu. Okey. Dah. Ya, mana kedainya? Bermula sembahyang 2 rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah dalam tengah malam tu kan tu. Besar pahalanya. Sama ada sembahyang witir. Betul? Macam tu ke? Mana dia? Dan atas kiri senang ya. Lain dari sembahyang Lailatul Qadar itu, setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir, dan sekurang-kurangnya witir itu 1 rakaat.
paling kurang sembahyang witir berapa rakaat? 1 rakaat. 1 rakaat tu untuk orang apa? Untuk orang penyegan, bin malas, bin berat tulang, bin apa? Bin tak bunek. Itu 1 rakaat. Sekurang-kurangnya berapa rakaat? 3 rakaat. Nak paling kurang dan paling akmal. Apa itu akmal? Paling sempurna. Paling sempurna dan paling kurang 3 rakaat. Tak payah tahiyat awal. Kalau nak cepat tak payah tahiyat awal. Terus je 3 rakaat. Saja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau hafal baca rakaat yang pertama lepas Fatihah baca apa? Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Baca itu ya. Rakaat kedua baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu penutupnya. Lepas itu tunggu masuk sembahyang sunat fardu subuh. Itu penutupnya. Itu sembahyang sunat witir. Jangan tinggal, jangan miss. Kecuali tak sedar langsung, mana nak buatnya ya? Sudah tak sedar langsung, patutnya sebelum dia tidur tu dia sembahyang witir dulu ya. Baik, sekurang-kurangnya witir itu 1 rakaat dan sekurang-kurang akmalnya. Apa dia akmal? Sempurnanya. Paling koman, paling kudi tapi tidak sempurna. Iaitu 3 rakaat. Dengan 2 salam, boleh 2 salam. Lepas 2 rakaat tu tahiyat awal, itu salam. Itu sembahyang 1 rakaat pula lepas itu. Dengan 1 salam atau dengan 1 salam. Itu bukan 2 selama ada ya. Tulis tu 2 selama, bukan 2 selama tu 2 salam. Alif pada mim tu dia pergi kepada atau. Alif tawaf ya. 2 salam atau dengan 1 salam. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah apa surahnya? Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa dan seterusnya. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan yang terlebih akmal daripada itu kalau tidak lagi ada lagi masa boleh sembahyang 5 rakaat. Lepas 3 rakaat itu sembahyang lagi 2 rakaat. Sampai 5 rakaat. Dan terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Ada lagi masa boleh sembahyang 7 rakaat. Dan terlebih akmal daripada itu 9 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 11 rakaat. Itu paling banyak. Jangan ada warak bunuh pula. Nak 13 rakaat, 15 rakaat, 17 rakaat. Tak ada. Had berapa rakaat? 11 rakaat. Itu pun tak pernah kita buat. Siapa ada sembahyang 11 rakaat witir angkat tangan. I want to see this person. Saya nak angkat gambar mana koper ni. Inilah orang yang paling rajin dalam dunia. Clear angkat tangan. Ini ada angkat tangan. Tak ada. Tak ada. Itu dia. Kemudian dan sunat membaca qunut kemudian daripada rakaat yang akhir. Daripada witir pada nisfu akhir pada bulan Ramadan. Sunat baca qunut pada bulan Ramadan bila masuk pada nisfu yang kedua tu. Nisfu ni bukan Ahmad Nisfu pelakon tu. Bahagian yang kedua di bulan Ramadan. Itu namanya nisfu. Bahagian yang kedua di bulan Ramadan tu sunat membaca qunut. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sembahyang di Mekah atau di Madinah, hari pertama tu dah qunut dah. Hari pertama tu pergilah ke Mekah bulan Ramadan. Hari pertama tu mereka dah baca qunut. Imam tu dah baca qunut. Tanah itu mazhab dia. Jadi kita apa buat? Apa buat? Baca ikut aja lah benda sunat. Ikut aja. Dia qunut, kita qunut lah. Ini ikut mazhab Syafi'i hanya di bulan Ramadan yang apa? Nisfu yang kedua. Bahagian yang kedua bulan Ramadan.
Ya, sunat membaca qunut kemudian daripada rakaat yang akhir daripada witir pada nisfu akhir daripada bulan Ramadan. Maka jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadat pada akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan sembahyang witir itu pada waktu itu. Kalau dia dah memang lazim, biasa, tak pernah tinggal, ketika itu dia tetap sembahyang dulu. Elok ditangguhnya sehingga akhir. Dan dinamai sembahyang witir pada waktu ini sembahyang tahajud. Ya, dinamanya sembahyang tahajud itu walaupun sembahyang witir. Niatnya niat witir lah, tapi dinamai dalam bahasa lain sembahyang tahajud itu. Kerana sembahyang pada akhir malam itu amat besar pahalanya. Sama ada sembahyang witir atau sunat mutlak, tak ada lain apa benda nak sembahyang sunat mutlak. Usolli lillahi ta'ala, itu aja. Tak ada nama sembahyang pun tak ada. Sahaja aku sembahyang kerana Allah Ta'ala. Tak kira berapa rakaat pun. Itu namanya sunat apa? Sunat mutlak. Sunat yang jenis ini lah yang haram kita sembahyang di waktu tahrim tu. Waktu haram tu sunat mutlak, jangan sembahyang. Waktu tahrim tu ada 5 waktu. Yang pertama selepas sembahyang fardu subuh. Yang kedua sebelum gelincir matahari selepas fardu subuh. Yang ketiga ketika rembang matahari ketika masuk waktu zuhur. Yang keempat selepas sembahyang asar, sembahyang fardu asar. Jangan sembahyang sunat mutlak. Sunat tahiyatul masjid boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Sunat wudu boleh tak? Boleh. Yang tak boleh sunat mutlak ni saja-saja nak sembahyang. Termasuk sunat mutlak ni sunat tasbih lah. Tasbih ni termasuk sunat mutlak. Ya, jangan sembahyang sunat tasbih di waktu yang haram, tak boleh. Ya. Kemudian yang kelima ketika nak masuk waktu maghrib. Matahari itu dah kekuning-kuningan tu nak masuk nak tenggelam tu. Ketika itu haram sembahyang, saja-saja sembahyang sunat mutlak ya. Yang lain tak apa. Kalau kita buat dulu baru sembahyang, itu tak apa. Macam kita ngambil wuduk tu. Boleh tak sembahyang sunat wuduk? Sembahyang sunat dulu ke ambil wuduk dulu? Ambil wuduk dulu lepas tu baru sembahyang sunat. Boleh tak boleh? Boleh. Ya. Kita masuk masjid dulu ke sembahyang dulu baru niat tahiyatul masjid? Sembahyang dulu kan? Sembahyang di luar dulu. Saja aku sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat kan? Begitu kan? Apa buat? Masuk masjid dulu, lepas tu baru sembahyang tahiyatul masjid. Boleh ke tak? Boleh. Yang tak boleh tu apa? Sembahyang dulu baru buat. Seperti sembahyang sunat musafir. Dia sembahyang dulu, lepas tu baru musafir. Dah lepas sembahyang tu saja aku sembahyang sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Taala di waktu tahrim ni ya, waktu yang haram tu ya. Dia sembahyang sunat musafir. Lepas tu baru dia keluar musafir. Itu tak boleh ya. Kenapa? Kerana dia sembahyang dulu baru buat. Kalau buat dulu baru sembahyang, tak apa. Dia musafir dulu di tengah jalan baru dia sembahyang. Boleh tak? Boleh. Saja aku sembahyang sunat musafir. Faham ke dia cakap saya ni? Buat dulu baru sembahyang. Tak apa. Sunat ihram. Ya, sembahyang dulu lepas tu dia niat ihram. Boleh tak? Sembahyang dulu saja aku sembahyang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Dah lepas dia salam, lepas tu baru saja aku mengerjakan ihram dan saja aku mengerjakan umrah dan ihram aku dengannya. Boleh tak? Tak boleh ya. Dia nak ihram dulu baru sembahyang. Ya, itu dia. Itu witir ya. Dinamai dia sembahyang witir. Pada waktu itu tahajud kerana sembahyang pada akhir malam itu sangat besar pahalanya. Sama ada sembahyang witir atau sunat mutlak. Sunat mutlak pun apa? Bagus di tengah malam, witir pun bagus. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani yarkamuhumal abdu fi khawfil lailil akhiri khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya bermula sembahyang 2 rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah di dalam tengah malam yang akhir terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Lebih baik dari dunia ni dan barang yang di dalam dunia ni. Lebih baik daripada emas yang ada di dalam bumi itu. Seluruh emas dalam bumi itu dapat ke kita. Sembahyang itu lebih baik, lagi besar nilai. Petrol yang ada dalam dunia ni, petron kita punya
Petronas kita punya, Shell kita punya, lagi apa? Petron udah tu dia. Semua kita punya. Tapi semayang 2 rakaat di hujung malam tu lebih besar nilainya daripada seluruh petrol yang ada di dalam bumi ni. Begitu juga belian-belian, begitu juga intan-intan, begitu juga sayur-sayuran, begitu juga buah-buahan, buah dokoyan, seluruh buah dokoyan tu kita punya. Tapi kita semayang 2 rakaat di tengah malam, itu lebih besar nilainya daripada buah dokoyan yang ada seluruh alam ni. Satu alam ni tau. Satu dunia ni. Elak ke tak nak? Atel. Ya, melangkah merolok ya. Nak tapi merolok. Ya. Baik. Dan daripada dunia dan di dalamnya. Ngapa panjang pula tu? Udahlah tu ya. Syahdan akan datang, kita baca syahdan. Ya. Hendaklah engkau kemudian sembahyang Isya itu masghul dengan muzakarah ilmu, itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Nak mengambil itu ya. Betul ya. Dua muka surat lagi habis. Ya. Insya-Allah bulan depan kita sambung lagi. Okey. Sudah saya ngajar sini 1 jam 1 minit 10 saat dah.